Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadil Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid Al-Firdaus, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya duk ingat masjid ni saya sampai banyak kali dah, rupanya saya tak pernah sampai. Sebab bila Al-Fadil Ustaz Mustafar dia beritahu Masjid Al-Firdaus, saya kata saya biasa masjid tu, tak ada masalah. Jadinya tuan-tuan, saya sampai Masjid Al-Firdaus betul-betul waktu maghrib. Azan berkumandang saya sampai masjid. Tapi saya tengok masjid runtuh. Masjid Al-Firdaus jalan segamu jalan. Kalau masjid tu tak runtuh, saya masuk semayang, duk relax. Pasal apa orang masjid tak jemput aku ceramah lagi ni? Tak sampai dah malam ni, kan? Tapi masjid tu runtuh, betul ke masjid ni? Tengok balik mesej WhatsApp Masjid Al-Firdaus Bandar Baru Selayang. Ini bukan Bandar Baru Selayang ni. Saya ada faham Masjid Firdaus sana dah, sebab saya tak tahu kata ada nama Masjid Firdaus ni. Dekat sangat kan, jadi dua nama yang dekat. Allahu Akbar. Baik. Jadi inilah perumpamaan yang kita boleh umpamakan. Kalau kita nak buat sesuatu perkara, tuan-tuan, kita kena buat dengan jelas. Kita kena buat dengan jelas. Sebab apa? Sebab apabila sampai di akhirat nanti, ibadat kita akan dihisab, ibadat kita akan dinilai sama ada diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang golongan orang yang baik, orang yang beriman ni, mereka ni ada satu sifat yang disebut sebagai musyfiqun. Ya, orang beriman ni dia ada satu sifat, satu keadaan, iaitu Allah Ta'ala katakan musyfiqun. Mereka ni dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut. Orang beriman berada dalam keadaan bimbang, berada dalam keadaan takut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan mereka ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mereka ini yusallun, mereka ini salat, mereka ini bersedekah, mereka ini melakukan amal kebaikan. Bayangkan tuan-tuan, orang yang salat, orang yang bersedekah, orang yang buat baik, orang yang buat macam-macam amalan kebaikan, tetapi kenapa Allah Ta'ala menyatakan mereka ni takut? Bayangkan kita yang semayang, kita yang baca Quran, kita yang iktikaf dalam masjid, kita yang buat sedekah, kita buat ibadat korban, kita ada sifat-sifat tersebut, tetapi Allah Ta'ala menyatakan mereka ni takut. Sebab apa? Sebab mereka bimbang amal ibadat yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbang ibadat yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kita buat ibadat ni tuan-tuan, dia ada dua peringkat. Saya nak istilahkan dua peringkat je. Peringkat pertama kita namakan sebagai peringkat sah ataupun tidak. Ya, peringkat pertama kita namakan dia sah, sama ada sah ataupun tidak. Kita solat, kita tanya ustaz kita, guru kita, sah tak solat saya ataupun tak sah solat saya. Kita bayar zakat, sah ataupun tidak. Kita buat umrah, kita buat haji, kita buat ibadat korban, sah ataupun tidak. Ya. Misal kita nak buat ibadat korban, kita nak buat ibadat korban ni binatang apa?
Kita nak buat lembu kan, lembu, kambing dan sebagainya. Lain daripada lembu, lain daripada kambing, lain daripada kerbau, lain daripada unta dan binatang yang sama macam tu, maka dikira sebagai tidak sah. Kan? Ada orang dia duit tak ada. Dia duit tak ada. Katalah dia duit tak ada, dia nak buat ibadat korban. Seekor kambing berapa tuan-tuan? Buat korban tu ni? Satu bahagian 400. 600. Kambing 600. Kambing 600. Katalah satu bahagian lembu 400. Dia duit tak ada. Katalah dia duit tak ada. Oleh kerana duit tak ada, maka dia pun baca. Dia jumpalah mana-mana pendapat. Dia kata boleh buat ibadat korban dengan ayam. Katakanlah. Dia duit tak ada ni 400, satu bahagian. Daripada lembu dia tak ada duit, kan? Ayam berapa seekor? Katalah ayam seekor RM15, kan? Ayam seekor. Dia pun Allah basak borongkannya jauh mana, kan? Pergi tu bagi ayam seekor kan? Bagi ayam seekor sebelum raya hari Sabtu tu pergi beli ayam seekor, balik. Selepas sembahyang raya, habis lapar daging sini, dia tengok saja, dia tak boleh buat. Dia yang duk sembelih, dia duk lapar tu hak orang punya, kan? Dia cuma tolongnya. Balik rumah petang tu tengok ayam tu, nak sembelih kah tak mau sembelih, nak sembelih kah tak mau sembelih, sah kah tak sah ni? Tanya Tok Imam kata tak boleh. Kalau boleh kami buat lama dah. Siapa nak buat lembu, bayaran dia banyak ni. Siapa nak buat kambing, bayaran dia banyak. Siapa nak buat korban ayam, banyak bayaran dia banyak ni seekor, kan? Kami buat lama dah. Pasal tak boleh buat, kami tak buat macam tu. Takat kambing, lembu, kerbau boleh, kan? Kalau unta pun kalau nak buat boleh juga sekali-sekala nak import, kan? Tapi ayam tak ada. Tanya Tok Imam kata tak boleh. Tanya ustaz datang mengajar, ustaz mengajar kata tak boleh. Tapi dia kata aku baca satu buku, dia kata boleh. Tak apalah, nak buat juga. Dia pegang ayam, ya Allah aku tak ada duit, ya Allah nak buat ibadat korban, ya Allah. Aku baca dalam satu buku, aku baca dalam satu kitab, kata buat ayam pun boleh juga. Aku tak tahu betul tak betul, ya Allah. Tapi aku pegang buku tu, aku nak buat ibadat korban, ya Allah. Dia sembelih niat korban. Dia sembelih niat korban. Lepas sembelih lapar apa semua, pergi tanya lagi ustaz. Ustaz kata tak sah. Mana ada ulama kata macam tu, tak sah. Tanya 2-3 ustaz, tak sah. Balik susah hati, sah kah tak sah kah? Tuan-tuan, ini kita katakan ibadat peringkat pertama ni sah ataupun tidak. Sah ataupun tidak. Yang ni kita boleh bicara dalam kitab. Yang ni kita boleh bicara dalam buku. Yang ni kita boleh belajar. Kini kita boleh tanya ustaz kita, guru kita, tok-tok guru kita, alim ulama kita. Jadi dia akan bagi hukum sah ataupun tidak. Tetapi tuan-tuan, ada satu peringkat lagi yang lebih tinggi, satu peringkat yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu wa taala terima ataupun tidak. Terima ataupun tidak. Yang kita buat lembu tu sah tak? Sah, kan? Buat kambing sah. Tapi confirm ke Allah Ta'ala terima? Confirm ke Allah Ta'ala terima? Wallahu alam. Tanya ustaz, saya buat korban tiap-tiap tahun sekok lembu, kan? Tiap-tiap tahun, tak pernah lepas. Berapa lama, berapa tahun dah? 7 tahun dah, tak pernah terlepas korban sekok lembu. Bukan satu bahagian sekok lembu. Allah Ta'ala terima tak amal ibadat saya? Agak-agak ustaz jawabnya. Tanya Tok Imam jawab mana? Nak jawab terima ke, jawab tak terima ke? Kan? Saya ustaz, saya semayang, Allah Ta'ala terima ke semayang saya? Saya sedekah, Allah Ta'ala terima ke sedekah saya? Yang ni tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab ini rahsia Allah, kan? Ustaz tak boleh jawab, ya Allah Ta'ala terima dah tu. Saya dapat berita daripada malaikat Jibril begitu, Allah Ta'ala terima dah, bawa naik ke langit dah. Tak ada, kan? Tak ada. Dia tak kadar sah ya. Jadi barangkali yang buat lembu ni barangkali sah, barangkali Allah Ta'ala terima, barangkali Allah Ta'ala tak terima. Kalau dia ikhlas, Allah Ta'ala terima. Kalau dia tak ikhlas, Allah Ta'ala tak terima.
Allah Ta'ala tak terima. Kita solat sebagai contoh pun bukan makna Allah Ta'ala terima. Nabi SAW sebut tentang masalah solat, Nabi sebut asyirkul khafi, syirik yang halus, syirik yang tersembunyi. Kita solat ni kadang-kadang berlaku syirik yang disebut sebagai syirik khafi. Macam mana syirik khafi ni? Nabi cerita kata, ada seorang manusia dia semayang. Bila dia semayang, tuan-tuan, dia semayang, fayuzayyin salatah, maka dia menghiaskan solat dia. Dia memperelokkan solat dia. Dia semayang bagi elok, dia solat bagi elok. Pasal apa? Pasal dia tahu ada orang tengok dia semayang. Dia tahu kata ada orang tengok dia semayang bagi elok. Ini kata syirik khafi. Kalau dia tahu tak ada siapa tengok dia, tak ada orang. Dia tahu Allah Ta'ala tengok, tapi tak ada orang tengok. Orang bukan Allah. Allah bukan orang. Dia tahu kata tak ada siapa tengok dia, tak ada orang tengok dia. Kan? Dia semayang di rumah dia, dalam bilik, kunci pula pintu bilik tu kan. Semayang lagu mana? Kalau semayang masjid lagu mana? Kan? Kita semayang tak? Kita memperelokkan. Katalah kita semayang orang tengok. Semayang orang tengok kan. Kita duduk semayang depan ni, orang kanan kita, orang kiri kita, orang depan kita, kita tengok ada orang, kita tahu ada orang belakang kita. Kita semayang tu takbir pun tangan agak-agak sampai ke takat ni ya. Allahu Akbar. Ataupun tangan macam ni. Biasa tangan sampai sini. Kan? Kadang-kadang takbiratul ihram tu dia ulang 2-3 kali. Pasal rasa tak masuk niat tu, rasa tak khusyuk lagi. Kemudian dia baca doa iftitah. Kemudian dia baca Fatihah bagi elok. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik. Kalau rasa tak sedap tu ulang balik. Kan? Orang kanan, orang kiri duduk dengar, dia duduk parti dia. Dia memperelokkan solat dia, dia menghiaskan solat dia kerana dia tahu ada orang perhatikan dia. Jadi dia baca doa iftitah bagi habis, dia baca Fatihah satu sebutan dia bagi elok. Habis Fatihah dia baca surah. Hatta semayang sunat sekalipun, kan? Pasal orang tengok. Tapi cuba bayangkan kalau kita solat seorang-seorang, tak ada orang tengok. Baju pakai tak? Kan? Kadang-kadang baju pun tak pakai dah. Kan? Pasal apa? Musim panas. Kan? Tak pakai baju. Tak ada siapa tengok, tak ada orang tengok. Pakai apa? Tak pakai. Sah tak? Kita pakai, kita kain pelikat saja, angkat sikit pada pusat, tak kepiah, baju tak pakai kan. Bulu ketiak panjang. Sah tak semayang? Tanya ustaz, ustaz kata sah. Tak ada ustaz kata tak sah. Kalau dia kata tak sah tu tak betul. Sah. Tapi mana adab kita? Pasal apa semayang seorang-seorang di rumah tak pakai baju, semayang di masjid pakai baju? Kalau kita betul-betul ikhlas kerana Allah, tuan-tuan, aku semayang di rumah tak pakai baju, masjid ni pun aku semayang tak pakai baju juga. Try buat sekali juga. Orang kata kita gila lah. Tapi nak peduli apa? Aku bukan buat kerana manusia, aku buat kerana Allah. Tak semayang tahajud kan? Kita semayang tahajud pukul 5, pukul 4:30 tak pakai baju. Cuba tak pakai baju, takkan serban sikit atas ni. Kan? Azan je 5.45, 5.46 kita datang. Tak serban atas ni berjalan. Siapa tu? Tok Bilal. Lah, Tok Bilal tak pakai baju. Kan? Tak apa. Try buat sekali. Orang kata gila, tapi nak rasa nikmat ikhlas tu. Saya pun tak boleh buat. Kan? Ini masalah. Dia memperelokkan solat. Jadi dia jaga solat elok. Tapi bila dia semayang seorang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa iftitah tak baca dah. Terus Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, iyyaka na'budu waladdallin. Amin. Pernah buat itu tak? Dia tak ada satu habis dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak, dia terus Alhamdulillah, iyyaka na'budu waladdallin. Pasal apa? Tak ada orang tengok. Tak ada orang tengok, buatlah macam biasa, buat. Ini kata syirik khafi. Ibadat tu sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga kita buat ibadat korban, tuan-tuan, kita buat kambing sah, kita buat lembu sah, kita buat kerbau sah dan sebagainya. Barangkali ada kawan kita ni dia tak ada duit, dia buat seekor ayam, kita kata tak sah.
Tapi barangkali Allah Ta'ala terima ibadat dia, wallahu alam, kita tak tahu. Kan? Barangkali Allah Ta'ala terima kerana niatnya yang baik, dia tak ada kemampuan tapi dia usaha juga nak buat, tak apalah, sembelih pilih. Kalau tak sah korban pun tak apalah, sembelih lebih lah buat kenduri ya Allah. Tapi kalau ada pahala ya Allah, engkau terimalah amal ibadatku ni ya Allah. Barangkali niat yang baik, niat yang ikhlas, Allah Ta'ala angkat. Jadi sebab itu dalam nak buat sesuatu ibadat, apa juga ibadat, termasuklah ibadat korban ini, pastikan kita buat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pastikan kerana Allah. Sebab kalau bukan kerana Allah, ibadat itu tidak akan diterima. Tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Saya semayang tarawih, tuan-tuan. Bulan Ramadan kita semayang tarawih, ya, kita semayang tarawih. Jadi dalam bulan Ramadan ni orang panggil saya tak semayang satu tempat. Tiap-tiap malam berubah. Kan? Rumah saya di Petaling Jaya. Jadi dia pusinglah antara Kajang, Semenyih, Gombak, Shah Alam, Bangi, pusing kan. Lebih kurang 27 malam tu pusing. Malam 28 tak larat dah. Malam 28 orang panggil ada bola jadual tapi tak larat, tapi dah letih dah. Orang pun tak ubah dah kan. Timbalan biasa sampai malam 27, kadang-kadang lajak lah malam 28 tu ya. Satu malam, tuan-tuan, malam awal Ramadan orang panggil bagi tazkirah. Memang plan bagi tazkirah malam kedua Ramadan kalau tak salah saya. Saya pun siaplah pergi semayang isyak kat situ. Jauh juga daripada rumah saya, lebih kurang 12 km. Sampai semayang isyak berjamaah, kemudian semayang sunat ba'diyah, kemudian semayang tarawih. Ni surau. Surau dia buat tarawih 8 rakaat. Masjid buat 20. Sini masjid buat 20 kan? Masjid buat 20, Selangor masjid buat 20, surau boleh buat 8, boleh buat 20. Tapi surau biasa buat 8. Jadi surau tu habis 8, dia tak semayang witir, dia minta saya buat tazkirah dulu. Jadi bila tak tazkirah, saya tanya imam, saya tanya pengurusi surau, Haji, malam ni nak tazkirah berapa minit? Malam ni nak tazkirah berapa minit? Pengurusi surau bagi tahu, ustaz, malam ni ustaz tazkirah 30 minit. Okey, 30 minit. Oleh kerana, tuan-tuan, malam tu malam kedua Ramadan, tuan-tuan boleh bayangkan orang di surau, penuh kan? Penuh surau tu. Dan lepas witir tarawih 8, orang tak berganjak. Jadi saya pun pam tazkirah daripada masa 30 minit, tuan-tuan, saya lajak sampai 70 minit. Berapa minit terlebih? 40 minit, bukan terlebih 5 minit. Bukan terlebih 10 minit, 40 minit terlebih. Semangat, seronok. Tuan-tuan, malam tu orang tak bekerja, tunggu kan. Kita pun tak sedar lah, 1 jam 10 minit dah, 70 minit dah, habis tazkirah. Habis tazkirah, tuan-tuan, nak sambung lah semayang witir. Saya pun berdirilah belakang Tok Imam, tempat Tok Imam. Tok Imam pun berdiri tempat dia. Saya berdiri belakang Tok Imam. Bilal datang sebelah kanan saya. Bilal datang. Jadi saya dengan Bilal belakang Tok Imam, kami 3. Tuan-tuan, apa berlaku? Saya dengan Bilal belakang Tok Imam, sebelah sana tak ada orang masuk, sebelah saya ni tak ada orang masuk. Tadi surau penuh, ada lebih kurang 400 orang. Saya pun beralih belakang. Kita andaikan kiblat belah sana, saya beralih belakang. Orang pakat keluar daripada surau. Saya pun tak kata apa lah. Saya bisik kat Bilal, Haji, orang tak mau semayang witir je. Tak apa Haji, kan, bukannya lama Haji, 3 rakaat je. Haji Bilal pun diam. Ya ustaz, tunggu jap, tunggu kan. Tunggu orang pakat keluar habis dari surau. Masuklah seorang. Saya kira-kira ada 10 orang. Saya, Bilal, kemudian ada 8 lagi, 10 orang. Okeylah. Orang lain tak ada dah. Semua duduk makan murai kat luar, makan murai. Saya bagi tahu Bilal boleh mula dah ni Bilal. Haji pun selawat sikit. Tok Imam pun usolli lah, nak sembahyang witir. Tuan-tuan, Tok Imam dia lapas macam mana, tuan-tuan? Dia lapas sembahyang witir, dia kata usolli sunnatat
tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang tarawih 2 rakaat imam kerana Allah. Saya tuan-tuan terkejut. Dalam hati tu imam silap. Kita nak semayang witir. Pasal apa tu imam tarawih? Jadi saya tak kata apa lagi. Tak takbiratul ihram, tak kata usolli, tak takbir tu, saya duduk diam lagi. Saya dengar tu Bilal kata apa? Bilal pun usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tu Bilal pun tarawih juga. Orang sebelah kiri pun tarawih juga, Allahu akbar. Saya pun usolli sunnatat tarawih, Allahu akbar. Tuan-tuan, berapa rakaat lagi? Tadi dah 8 dah. 12 rakaat lagi. Surah tu buat 20, tuan-tuan. Surah tu buat 20 rakaat. Kena tambah lagi 12 rakaat selepas tazkirah 70 minit tu. Tak apalah, saya pun, kami ada 10 orang. Rakaat pertama lepas tazkirah. Rakaat pertama lepas tazkirah, rakaat kedua lepas tazkirah bagi salam. Tuan-tuan, 8 orang cabut lari. Ada 10 rakaat lagi tarawih, 3 lagi rakaat witir, 13 rakaat. Tinggal itu imam, tinggal Bilal, tinggal aku. Kami semayang 3 orang malam tu, tuan-tuan, 13 rakaat. 3 orang kami. Surau boleh muat 400 orang, 500 orang. Allahu akbar, tuan-tuan. Rasa malam aku rasa tak ikhlas ni. Rasa tak ikhlas, kan? Tapi nak berhenti tak boleh. Pasal apa? Pasal aku ustaz. Ustaz pula bagi tazkirah. Nak lari mana? Kan? Tadi dah bagi tazkirah 1 jam setengah. Tuan-tuan, bulan Ramadan kita kena buat ibadat banyak-banyak. Perbanyakkan ibadat. Banyak baca Quran. Banyak solat. Kalau malam ni nak solat 100 rakaat, kita solat. Saya sebut, tuan-tuan, saya ingat. Kalau kita nak semayang 100 rakaat, kita solat. Aku dah bagi semangat dah, suruh semayang 100 rakaat, aku lari ni. Orang kata, tengok ustaz kita pun lari balik tu, tengok ustaz kita. Tuan-tuan, saya Allah tak boleh lari, tuan. Jadi aku nak semayang, tengah semayang ni aku kata apa tadi masa tu, duduk teringat dia. Tak boleh lari ni, tak boleh lari. Yang kedua, tuan-tuan, pasal apa tak boleh lari? Pasal tinggal imam, tinggal Tok Bilal, tinggal aku. Bila lepas bagi salam, Tok Bilal selawat, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa sampai habis, kan? Siapa sambut selawat? Tok Imam tak sambut. Tok Imam nak baca doa, kan? Dia baca doa, kan? Dia duduk diam, dia penat dah baca Fatihah, baca surah, dia duduk diam je. Makmum nak kena sambut. Kalau saya lari, siapa nak sambut selawat? Sallallahu sallamu alaihi. Tak boleh lari, kena sambut juga. Tuan-tuan tahu, malam tu habis pukul berapa? Kami semayang 3 orang malam kami tu pukul 11.30 malam. 3 orang kami 11.30 malam. Maghrib pukul 8.30, Isyak pukul 8.35, itu 11.30 malam. 3 orang kami. Saya, Allah, tu imam ni lambat lah, ya Allah. Apalah tu imam ni baca panjang dengan tak tengok ke orang belakang ada orang pun baca qul Allah sudahlah. Dia baca surah malam kedua kan, juzuk 2 tu. Tu imam hafiz Allah juzuk pertama, juzuk kedua tu lancang saya qulu supaya dia sedap baca. Kalau malam 20 tu slow sikit kan, juzuk 20 slow sikit, ni juzuk kedua. Dia hayun perhabis, nak perhabis juzuk 2 tu. Allah, tuan-tuan. Habis malam tu, tuan-tuan. Keluar daripada surau tu pengusi tunggu. Pengusi tak semayang. Pengusi tak semayang. Pengusi tak ada tadi. Yang ada tu imam, tu Bilal saya. Pengusi tak. Dia duduk kat luar tu, duduk tengok teo cukup tak cukup mureh. Kan duduk sembang dengan jikir, wah. Dia tak semayang pun. Dia semayang dekat 8 tu ya. Kan? 11.30 saya pun keluar. Dia sambut ustaz, alhamdulillah bagus ustaz, dia kata semayang malam ni, dia kata. Kan? Semayang bagi habis, dia kata. Saya kata hang dajek. Saya kata dalam hati dalam hati hang dajek, hang tak semayang, hang ketua aku semayang. Allah Akbar. Tuan, lepas tu tahun depan saya tak pergi dah surau tu. Tahun berikut baru saya pergi pula, dia panggil baru saya pergi. Tahun lepas tu saya tak sibuk dah.
Malam lepas tu tuan-tuan tak cakap dah banyak ibadat. Tak larat dah nak banyak ibadat kan. Cakap baik ikhlas lah. Buat ikhlas sikit pun tak apalah, yang penting ikhlas lah. Tak buat ibadat. Pasal apa? Pasal nak pastikan ibadat kita Allah Ta'ala terima. Ya? Allah Ta'ala terima. Bukan kata apa, serangan syaitan ni, kita kata ikhlas tak ikhlas ni bukan tuan-tuan je. Bukan orang yang tak mengaji formal agama. Bukan makna saya yang mengaji agama, apa saudara mustafar kita yang mengaji agama, oh syaitan tak kacau, kami semua ikhlas. Tak, syaitan akan goda setiap daripada kita. Tok imam pun dia kena goda, kadang dia ikhlas, kadang dia rasa tak ikhlas. Ustaz-ustaz pun kena goda, kadang dia ikhlas, kadang-kadang bisikkan syaitan, dia rasa tak ikhlas. Benda ni sentiasa berlaku. Sebab apa? Sebab syaitan nak gagalkan kita supaya ibadat kita Allah Ta'ala tak terima. Kan? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan batalkan sedekah kamu, jangan batalkan pahala sedekah kamu itu. Kita sedekah dah, nampak sah dah. Kita sedekah RM1, kita sedekah RM1, nampak sah dah. Tapi Allah Ta'ala kata la tubtilu, jangan batalkan pahala sedekah kamu itu. Dengan apa? Bil manni, dengan ungkit-ungkit. Kita sedekah, kita ungkit. Orang ni sedekah sikit, kita sedekah banyak. Kita rasa kita je rasa yang sedekah, kita ungkit. Kan? Kita ada buat korban, kita ada ungkit. Tiap-tiap tahun saya tak pernah miss korban, mesti kena buat. Bukan kata kat sini saja, saya buat dekat Kamboja, saya buat dekat Palestin, kita ungkit. Kita cerita ke orang nak ungkit supaya orang nampak kita ni hebat. Niat kita tu. Jangan batalkan dengan man, dengan ungkit-ungkit, dan jangan juga batalkan pahala amalan sedekah kita itu dengan adab, dengan menyakiti orang yang kita bagi sedekah tu. Sambil kita bagi sedekah tu, kita marahkan dia. Hang ni tak ada kerja lain, kerja minta sedekah ya. Hang ingat aku cetak duit ke? Kita marah kat dia. Sedekah kita bagi tak? Kita bagi sedekah. Kan? Nah, ambil RM1, pergi main jauh. Jangan duk minta lah. Bahasa kita tu menyakiti hati orang yang terima sedekah tu. Batal pahala kita. Siapa kata? Allah Ta'ala kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kita dengan ungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti. Jadi sebab itu pengorbanan ibadat yang kita nak buat ni pastikan betul-betul kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita akan digoda oleh syaitan supaya kita tak ikhlas. Ada satu cerita tuan-tuan. Ini cerita pasal ustaz. Kita nak kata kat ustaz sikit. Nak azan kah? Belum lagi? Ada lagi? Oh, nak azan. Ada satu cerita. Cerita seorang ustaz. Dia bersyarah bab supaya kita ni buat satu-satu perkara, kita kena buat yang terbaik, dan kalau kita nak bagi, kita kena bagi yang terbaik. Ya, kita macam kita nak buat korban lah, buat yang terbaik lah. Dia ada binatang dia, berapa umur dia, binatang yang terkoyak telinga boleh ke tak boleh, binatang yang begini boleh ke tak boleh, yang ada aib begini. Maknanya nak yang terbaik. Kita nak bagi pun bagi yang terbaik. Seorang ustaz, dia bagi tahu kepada jemaah dalam kuliah dia, dalam ceramah-ceramah dia, supaya kita bagi yang terbaik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya kamu tidak akan mencapai al-birra, kebaikan. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, kebaikan, pahala yang benar, pahala yang besar, kebaikan, sampai bila? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hinggalah kamu menafkahkan, membelanjakan daripada apa yang kamu kasih. Kita nak dapat kebaikan yang besar ni, kita kena bagi apa yang kita kasih. Termasuklah kita buat ibadat korban ni, kita kasih kepada harta. Kita nak keluarkan harta kita tu 300, setengah 400 itu,
kita nak bagi sedekah sana, kita nak buat ibadat korban di tempat kita, di luar negara dan sebagainya, kita nak buang sifat kedekut, sifat bakhil, sifat sayang kepada harta, dan kita sayang benda tapi kita bagi kepada orang lain. Jadi kalau kita boleh buat benda tu, maknanya kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi masalah dia, ustaz ni ceramah, suruh bagi benda yang sayang, benda yang terbaik, benda yang kita sayang. Kadang-kadang yang baru tu tak berapa sayang, yang lama kita sayang. Kan? Ada juga. Dia benda yang terbaik kita bagi, kan. Jadi tuan-tuan, ustaz ni ceramah di masjid, isteri dia ada sekali. Isteri ustaz ni ada. Dengar, oh, rupanya Islam suruh begini. Siapa kata? Ustaz kata. Ustaz tu siapa? Suami dia. Habis ceramah apa semua balik. Tak lama kemudian, beberapa hari kemudian, hari Jumaat. Cerita ni kata hari Jumaat. Ustaz tak ada dah. Ustaz nak pergi sembahyang Jumaat, buat tazkirah kuliah Jumaat. Dia pergi awal sikit. Isteri dia berada di rumah. Datang orang tua susah, bagi salam. Isteri dia jawab salam. Orang tua ni minta kain pelikat. Nak buat apa kain pelikat? Nak pergi semayang Jumaat. Seluar dia kotor dah. Jadi tak ada kain, nak minta kain pelikat lah. Nak ganti seluar tu, nak pergi semayang Jumaat. Isteri ni pun cari kain pelikat suami dia, ustaz tu. Tapi dia teringat ceramah suami dia tu, ustaz tu kata apa? Kalau nak bagi yang terbaik, yang sayang. Dia cari kain pelikat mana yang suami dia paling sayang. Kain pelikat apa? Cap apa kita? Kita pakai cap apa? Samarinda, Atlas, gajah duduk, macam-macam lah, ada lah. Passion kita masing-masing kan. Jadi dia tengok, dia cari hak mana suami dia paling sayang. Dia pun ambil kain pelikat tu, dia pun bagi elok lah. Elok, dan suami dia paling sayang ni. Pasal apa? Kamu tidak mencapai kebaikan hingga kamu bagi apa yang kamu suka. Dia ambil kain pelikat ni, dia bagi kat orang tua ni. Orang tua ni tengok, elok, baru elok ni kan. Ni buat apa bagi hak mahal-mahal sangat ni? Kan saya nak ambil kain pelikat, nak sembahyang Jumaat je, kan. Tak. Isteri ni kata, perempuan tak. Suami saya kata kalau nak bagi hak terbaik, bagi hak kita paling sayang. Inilah kain pelikat yang suami saya paling sayang. Jadi orang tua tu dah kata macam tu, dia pun alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, dia pun ambil balik, pergi masjid lah. Habis semayang Jumaat, ustaz pun balik. Petang tu ustaz nak pergi semayang maghrib. Ustaz cari tak kain pelikat dia? Ustaz pun carilah kain pelikat. Mana kain pelikat aku tu kan? Cari tak jumpa. Cari dalam rak dia tak ada. Cari tempat baru lepas basuh tak ada. Tempat lipat tak ada. Cari tak jumpa. Dia pun tanya isteri, yang mana kain pelikat tu? Isteri kata, lah bagi kat orang dah. Tadi ada, sebelum Jumaat tadi ada orang datang minta kain pelikat. Tak ada kain pelikat, nak pergi sembahyang, saya bagilah. Ustaz kata, pasal apa bagi hak tu? Pasal apa bagi hak tu? Isteri kata, bukan abang ni yang kata dalam ceramah 2-3 hari sudah, kalau nak bagi yang elok, bagi yang paling kita suka. Jadi saya duk tengok kain pelikat tu lah yang abang paling suka, saya bagilah yang tu. Abang yang suruh macam tu dalam ceramah. Betul tak tindakan isteri? Betul tak? Betul. Ustaz kata apa? Ustaz kata yang tu yang bagi yang terbaik tu kalau orang nak bagi kat kita. Aduh, ceramah tu orang bagi kat kita kena bagi yang terbaik, bukan kita bagi kat orang. Ustaz pusing kat tu pula. Ustaz pun ni kata kadang-kadang, cerita ni betul tak betul, kadang-kadang boleh berlaku syaitan kona gitu, pusing tu je. Nak bagi orang bagi kita, bagi yang terbaik, tapi kita nak bagi ke orang tak baik, bagi habur-habur sudahlah kan. Ayat tu tak ada dah, ayat lantana tu tak ada dah, hilang dah. Tapi kalau orang nak bagi, lantana tu terpakai. Orang nak bagi kita kan, kita nak bagi ke orang, kita cari hak buruk. Ini kadang-kadang berlaku.
Ya, kadang-kadang berlaku. Ni contoh ustaz lah, kata apilah kat ustaz kan. Saya pun orang panggil ustaz juga kan, kata kat diri sendiri tak apa kan. Ini contoh contoh. Jadi saya nak sebut dua perkara malam ni sebelum kita buka soalan, iaitu yang pertama, pastikan niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan kita nak bagi itu tuan-tuan, bagilah benda yang terbaik, bagilah benda yang kita sayang. Sebahagian, bukan semua, mimma, sebahagian, bukan bagi semua. Bagi semua jadi Abu Bakar pula, kita tak sampai maqam tu. Nak bagi separuh pun, sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita pun tak sampai maqam tu. Tapi tak apalah, sebahagian, sikit pun, sebahagian daripada yang kita sayang. Dia bagi sempurna lah, jangan bagi kain plekat tu potong pula separuh kan. Ada kan, bagi yang elok lah, bagi sempurna lah, bagi boleh pakai lah, bagi boleh guna lah, ya. Ini antara dua perkara yang perlu kita hayati dalam kita melakukan ibadah, termasuklah ibadat korban, ya. Sama ada kita nak buat ibadat korban, pengorbanan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita melakukan sesuatu perkara itu dalam ibadat korban ataupun juga ibadat sekalipun, pastikan niat kita, nawaitu kita adalah lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita semayang pun bila kita sebut usalli tu, kita sebut dua kali lillahi ta'ala tu. Kadang-kadang alam amalan orang tua kita biasa sebut usalli lillahi ta'ala, usalli fardal maghrib kan, salah rakaat lillahi ta'ala kan. Kadang-kadang orang tua dia nak tegas lillahi ta'ala usalli fardal maghrib salasa rakaatin, adaan makmum lillahi ta'ala. Di awal dia kata lillahi ta'ala, di hujung pun dia kata lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala, usalli, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat fardu bagi makmum lillahi ta'ala. Dia kata lagi sekali kerana Allah Ta'ala. Pasal apa? Nak tekankan kita buat ibadat ni adalah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, ada soalan, kita buka soalan. Baik, soalan dia tanya, kita sedekahkan beberapa lembu di sesuatu tempat, tetapi nama orang yang berkorban nama orang lain. Ya, kita orang kaya, kita duit banyak, kita ada pilihan, kita boleh buat ibadat korban sendirilah. Ya, tak kiralah kita nak buat 10 ekor ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak bantu orang supaya orang dapat buat ibadat korban dengan cara kita bagi lembu. Kita sumbanglah kepada masjid ni 1 ekor, mana 7 orang boleh buat ibadat korban. Siapa-siapa yang tak ada duit nak buat ibadat korban, boleh masuk nama 7 orang. Kita bagi surau sana 1 ekor. Siapa yang nak buat korban, duit tak ada, boleh masuk nama. Ya, bagus. Jadi masa tanya dia, dapatkah pahala kepada orang yang sedekah lembu tu? Dia tak buat korban tapi dia sedekah. Dapatlah. Sebab dia sedekah, dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah secara langsung, dapat kat dia langsung. Dan kemungkinan dapat juga pahala korban cara tak langsung. Dia tak buat ibadat korban sebab dia bagi nama orang lain. Dia bagi kat masjid ni sekor lembu, 7 orang masuk, 7 orang tu lah niat nak buat korban. Jadi orang yang buat korban tu dia dapat pahala direct lah, pahala korban. Kawan tu, kita katalah kita bagi lembu tu, kita dapat pahala sedekah cara langsung. Yang buat ibadat korban dia buat nama 7 orang tu, dia dapat pahala korban cara langsung. Tetapi kita harap juga pahala daripada Allah, pahala korban tu juga dapat kat kita sikit walaupun cara tak langsung. Sebab apa? Sebab kita menjadi sebab kepada amalan orang tu. Ya. Tak ada masalah, Allah Ta'ala boleh bagi. Sebab tu dalam matan Jawharah Tauhid dia kata, Allah Ta'ala ni, Syekh Ibrahim Laqani dia kata, wa in yuthibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Kalau Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita, wa in yuthibna, jika Allah Ta'ala bagi pahala, fa bimahdil fadli, semata-mata kurniaan daripada Allah. Mana Allah Ta'ala boleh bagi lebih lagi, tak ada masalah. Sama juga kita puasa kan, puasa hari Arafah, hari 9 Zulhijjah, Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala
dia hapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Bukan tahun yang lalu je, tahun akan datang pun dia prepaid siap-siap dah. Maknanya tak ada masalah lah. Kalau terbuat dosa pun Allah Ta'ala siap ampunkan dah. Kalau puasa pada 9 bulan. Ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soalan kedua, mana lebih utama, korban di qaryah sendiri atau Kamboja dan lain-lain? Saya rasa ini kita tengok keadaan lah. Tengok keadaan tempat tu macam mana lah. Aulawiyat kita, keutamaan kita kat mana. Katalah masjid ni dia punya maksimum korban setakat 15 ekor. Katakanlah dengan kapasiti pekerja, volunteer yang nak buat sembelihan dan sebagainya, kemudian nak agih-agihkan kawasan-kawasan ni, maksimum kita boleh buat 15 ekor. Tapi orang nak masuk lebih lagi. Orang ada duit kan. Jadi ada duit je, tak payah marah lah. Apa ni masjid orang nak buat korban tak bagi buat korban kan. Pasal limit 15 ekornya. Kan? Tengok juga jawatan kuasa masjid kena tengok juga kan. Terima sampai 50 ekor. Siapa nak sembelih? Siapa nak lapar? Orang buat korban tu dia dah. Kadang-kadang dia tak pernah datang pun, main tengok je, dia bagi duit je dah balik. Yang nak buat kerja tu yang teruk tu. Kan? Jadi kita tengok keadaan tu. Kalau tempat kita tak banyak sangat, mungkin utama tempat kita. Tapi kalau tempat kita banyak dah orang buat, terlebih pula, maka lebih baik kalau kita salurkan ke tempat yang lebih memerlukan. Di Kamboja, di Rohingya dan sebagainya. Kita tengok keadaan tu jangan tumpu satu tempat lah, tengok mana. Tapi kalau tumpu luar sana sampai tak ada orang buat langsung, tu pun masalah juga. Tu kita imbang tengok. Cukup lagi masjid ni, cukup dah. Surau juga cukup dah, tak apa. Kadang tak cukup, tak dengar. Satu surau tuan-tuan, dia punya maksimum 3 ekor. Maksimum dia 3 ekor, tapi tak penuh 3 ekor tu. 3 ekor tu untuk 21 orang, tak penuh. Sampai minggu sudah baru penuh. Dia buka sebulan dah, tak penuh. Tak ada, adalah seorang tulis nama, lepas tu kosong. Borang tu kosong kat dinding, tak ada orang masuk. Sampailah seorang ustaz datang ceramah di surau tu, dia kata korban wajib. Hukum korban adalah wajib. Kalau duit ada mampu, korban hukumnya wajib. Lepas ustaz tu ceramah, sembahyang syak tu pakai tulis nama, cukup 3 ekor malam tu. Rupanya sebelum lama ni ustaz lain duk ceramah hukum korban ni sunat tuan-tuan, amalan pahala banyak. Jadi bila amalan pahala banyak tu tak laku. Dia kena kata wajib. Bila wajib kalau tak buat dosa. Kawasan tu pula kawasan orang tanah lot. Orang tanah lot, orang ada duit kan. Dia kata wajib, barulah dia isi nama penuh. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Apa hukum bagi daging korban pada bukan muslim? Ya, bagi daging korban kepada bukan muslim ya. Dia tengok juga sama ada korban ni korban sunat ataupun korban ni korban wajib. Sama ada korban ni korban sunat ataupun korban wajib. Tapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab pegangan kita, korban wajib dan korban sunat tidak boleh diberikan kepada bukan muslim. Korban wajib pun tak boleh. Korban wajib ni macam kita nazar lah. Bila nazar tu dia jadi korban wajib. Kalau tak nazar tu kita kira korban sunat. Kalau nazar jadi korban wajib. Kalau tak nazar, korban sunat. Kalau korban sunat, orang yang buat korban tu dia boleh makan sikit. Dia boleh makan sikit. Tapi kalau korban tu wajib, korban nazar, dia tak boleh makan. Itu pastikan. Pas kebanyakan kita bukan korban wajib lah, korban sunat je. Kita boleh makan sikit. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia punya mazhab korban wajib dan korban sunat tidak boleh diberikan kepada bukan muslim. Ada mazhab lain pula, dia kata boleh. Tak apalah mazhab lain, tapi pegangan kita mazhab Imam Syafi'i tidak boleh diberi kepada bukan muslim. Hukum korban orang yang telah mati. Ya, hukum korban orang yang telah mati. Orang mati ni dia tak buat ibadat apa dah. Ibadat dia putus dah. Dia tidak ada ibadat yang perlu dia lakukan ya untuk orang yang telah mati. Jadi kalau orang mati itu wasiat. Dia wasiat ni maknanya mungkin dia sebelum dia mati itu dia bercita-cita nak buat ibadat korban.
Kan sekarang ni dia nak buat ibadat ni, dia ada cita-cita nak buat ibadat korban, duit pun dia siap dah, tapi dia tak pergi bayar lagi. Dia tak pergi bayar lagi dan dia wasiat kalau nak buat ibadat ni kan. Tiba-tiba 2-3 hari lepas ni dia mati. Dan kan dia pesan dan dia wasiat dia. Yang tu kita buatlah walaupun dia dah mati. Tapi Tok Wan kita tu, Tok Wan kita hak bagi kita 20 sen, 30 sen kita nak pergi sekolah, kita duduk dengan Tok Wan kita, datuk kita kan. Sekarang ni kita ada duit teringat, Tok Wan aku buat tak korban dulu ni. Aku rasa nak buat untuk Tok Wan aku nak buat untuk orang yang mati dah Jadi sini nampak gayanya dia tak apa ni sangat lah. Sebab orang yang dah mati tak ada ibadat apa dah. Dalam mazhab Syafi'i pun dalam sebahagian kitab dia kata kalau dia wasiat, orang mati tu dia wasiat. Bukan mana dia mati dia wasiat tak. Sebelum dia mati dia wasiat. Yang tu kita buatlah. Tapi dia dah mati lama dah, tak perlulah kita buat. Ya. Jadi kita berdoa lah, kita buat, kita berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan. Kalau ada pahala ibadat korban ni, ya Allah kau ampunkanlah dosa bapa kita ke datuk kita yang sudah meninggal dunia Korban untuk arwah ibu dan ayah, niat pahala lah, niat pahala. Ya Allah kalau ada pahala kita berdoa, waladin salih yad'ulah, anak-anak yang salih, yang Islam, yang berdoa untuk ibu dan bapa, maka ibu bapa dapat pahala, tidak terputus amalan pahala. Jadi kita sebagai anak buatlah ibadat korban, kita buat untuk kita, kita buat untuk kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan ibu bapa kita. Yang tu confirm, tak ada masalah. Banyak soalan korban arwah di luar negara sama jugalah. Soalan sama, meninggal dunia juga. Bolehkah pengendali korban mengambil sedikit bahagian korban sebagai upah? Sebagai upah, ambil daging itu sebagai upah? Tak boleh tak? Tak boleh ambil sebagai upah Dia upah ni kena duit lain, kena bagi duit lain. Duit kopi kan, duit kopi dah bagi seorang sikit, tolong lapar ni, alhamdulillah bagi duit lain. Kan? Ni dia nak jimat ni bungkus daging tu sekilo. Daging korban ni kita ambil lah upah. Duk sembelih tadi ni bagi kawan ni pasal upah tolong lapar, ni bagi kawan ni upah untuk pegang lembu ni. Tak kan. Itu sedekah lah, hadiah lah kan. Kita bagilah bagi korban tu upah kalau nak bagi upah. Kalau nak bagi upah, biasa kita tak bagi upah kan. Kecuali kalau orang sini kita tak bagi upah dah, kecuali tukang sembelih tu tak ada. Tempat kita tak ada tukang sembelih, kena import. Kalau ada pun dia pun tak mampu, 15 ekor dia tak mampu sembelih seorang dia, kena panggil, kena import. Yang tu kita bayar upah lah. Tapi kita bayar upah duit lain lah. Duit lain, bukan bayar upah dengan daging korban tu. Bayar upah dengan duit lain. Duit minyak dia datang dan sebagainya. Tapi kalau orang sini kita tak bagilah, orang tempatan dia pun nak buat korban. Katalah tahun ni dia tak buat korban, dia datang tolong, tahun depan dia buat korban, kita tak buat korban, kita datang tolong pula kan. Boleh kita upah tukang sembelih lembu dan daging dengan korban? Tak boleh tak boleh. Kerana ada hadis tak benarkan kita upah dengan daging tersebut. Baik, apa yang sunat perlu dilakukan bagi orang yang ingin korban dalam bulan Zulhijjah? Ini berapa Zulhijjah lah? Dua lah malam ni dua. Malam ni dua. Malam ni dua. Baik. Dia antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesiapa yang nak buat ibadat korban, siapa-siapa yang nak buat ibadat korban masuk 1 Zulhijjah. Ini terlepaslah sebab dah masuk dah. Mana sebelum masuk 1 Zulhijjah tu, bila masuk 1 Zulhijjah, janganlah dia ambil daripada rambutnya dan juga daripada kukunya. Makna jangan potong kuku bermula daripada 1 Zulhijjah
jangan potong misai, jangan potong janggut, jangan potong rambut dan sebagainya lah. Bulu-bulu tu bila masuk 1 Zulhijjah. Sampai bila? Sampai haiwan sembelihan itu disembelih. Kalau sembelih 10 Zulhijjah, lepas pagi itu sembelih, petang tu boleh potong kuku lah. Kalau sembelih 11 Zulhijjah, petang 11 Zulhijjah boleh potong kuku lah. Ini sunat. Sunat. Ya. Janganlah bila masuk 1 Zulhijjah dia nak buat korban, janganlah dia potong daripada rambutnya dan juga daripada kukunya. Rambut orang, bukan rambut binatang. Kuku orang, bukan kuku binatang. Kalau kata terjemah pula, nya tu nak patah balik, dan nak patah balik pada orang ke, nak patah balik pada binatang tu kan. Tengok macam mana nak potong kuku ni. Memang aku tak potong kuku ke lembu ni, tak potong dah. Lembu dia bulu dia pun tak potong. Dah kuku kita, bulu kita, rambut dan sebagainya kita tak potong. Pasal apa? Pasal dia nak supaya kita dalam keadaan 1 Zulhijjah tu sampai buat ibadat korban, mana semua tu seolah-olah lepas tu baru kita potong. Dengan kita pun korban juga seolah-olah seolah-olah, bukan kita nak ni dah seolah-olah. Jadi bila masuk jadi mana hari ni hari apa? Ini hari Sabtu. Semalam lah. Semalam mana Khamis kita dah potong, tak potong lah. Hari Jumaat ni jangan potong lah. Hari Jumaat ni jangan potong. Kita biasa potong hari Jumaat, jangan potong hari Jumaat. Jangan potong kuku, jangan gunting misai. Dah misai panjang lah, bulu hidung keluar lah, tonyoh masuk lah. Pak panjang juga tonyoh masuk. Nak buat macam mana kan? Dah sunat jangan potong. Tapi kalau rasa tak selesa juga potong. Bila ni sunat jangan potong kuku, jangan potong misai, jangan potong rambut sampai haiwan yang kita nak buat korban tu sembelih. Haiwan kita, bukan haiwan orang lain, haiwan kita. Baik. Itu antaranya. Yang kedua, yang amalan yang kita boleh buat tak kira lah orang nak buat korban kan tak buat korban kan, dia boleh puasa sunat. Dia boleh puasa sunat pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Cuma tuan-tuan jadi isu tahun ni sikit pasal 9 Zulhijjah di Mekah, di Saudi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Di Malaysia 9 Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Jadi kita nak ikut yang mana? Nak ikut 9 Zulhijjah Saudi kah? Kita nak ikut 9 Zulhijjah negara kita. Ini nak puasa hari Jumaat kan? Nak puasa hari Sabtu? Agak-agak Nabi mana? Jadi ada perbezaan pendapat. Ada yang kata kita ikut Saudi. Ada yang kata kita ikut Saudi. Jadi Saudi 9 Zulhijjah hari Jumaat, maka kita puasa 9 Zulhijjah hari Jumaat. Ada yang kata kita ikut cara kita 9 Zulhijjah hari Sabtu, maka kita puasa hari Sabtu. Sunat puasa hari Sabtu. Di sini saya lebih cenderung untuk kita mengambil pandangan supaya kita ikut negara kita, bukan ikut Saudi. Sebab tarikh kita tak sama dengan tarikh dia. Tarikh kita tak sama. Dalil dia, waktu semayang kita tak sama dengan semayang dia. Kan? Waktu semayang kita sekarang kita pukul 9, dekat-dekat pukul 9, dia dalam pukul 6, 1, 2, 3, 4. Dalam pukul 4. Dia dalam pukul 4, lebih kurang pukul 4, 3.45, 3.50. Kan? Kita nak semayang Isyak kejap lagi, dia baru nak semayang Asar. Okay? Kita tak ikut dia. Dia raya kadang-kadang awal pada kita, kadang-kadang lewat pada kita. Kita tak ikut dia. Sebab apa? Sebab kita tengok anak bulan lain, dia tengok anak bulan nampak tak nampak cara lain. Tengok lah, tapi anak bulan yang sama, tapi cara yang berbeza, ikhtilaf mata lihat tu kan, perbezaan tu. Jadi kita ikut tempat kita lah, kita ikut tempat kita. Ya, mana kita hari Sabtu lah.
Hari Sabtu. Ajar aku puasa 9 Zulhijjah. Hari Sabtu tu 9 Zulhijjah. Ya. Dah habis tu doa tu, orang wukuf dah. Dah tak apa, tak ada masalah. Tu tempat dia, ni tempat kita 9 Zulhijjah kita hari tu. Kita doalah 9 Zulhijjah tu. Ya. Kalau tidak akan jadi bergaduh. Akan jadi bergaduh. Kan? Kalau dia kata 9 Zulhijjah hari Jumaat, orang masyarakat sini 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah kita tu nak puasa, dia marah. Hampa ni puasa pasal apa hari ni? Raya dah. Dia akan bergaduh. Nampak tak? Pasal Saudi dah raya dah. Maknanya tak boleh puasa lah hari tu. Hari Sabtu. Dia akan jadi isu tu. Jadi kita kena jaga keamanan tu. Kita patuh kepada ulil amri. Ati'allah wa ati'ar rasul wa ulil amri. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasulullah dan pihak berkuasa daripada kalangan kamu. Pihak berkuasa kita, pihak berkuasa agama dah tetapkan 9 Zulhijjah hari Sabtu. So kita puasa hari Sabtu. Ya. Puasa ke? Cakap bab puasa tak puasa. Ni soalan dia tanya ni. Jadi dia tanya, kita jawab dia tadi. Puasa lebih afdal puasa hari Arafah ikut Saudi Malaysia. Jawapan seorang tuan guru kata ikut Saudi kerana puasa sunat tu disyariatkan sebenar hari wukuf, bukan kerana 9 Zulhijjah. Ada seorang tuan guru. Kita jawab, kita ikut Malaysia. Kita tak ikut tuan guru ni. Kita ikut Malaysia. Kita ikut Malaysia. 9 Zulhijjah. Kalau tidak, kita puasa 9 Zulhijjah sana, maka hari Sabtu kita raya lah, tak boleh puasa lah. Kalau tak puas hati, kita puasa dua-dua, hari Jumaat dengan hari Sabtu. Kalau nak ambil salah satu, ambil hari Sabtu. Tak apa, ini perbezaan ijtihad, tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Haji Akbar, apa itu Haji Akbar? Dikatakan Haji Akbar ni tahun ni lah. Dikatakan tahun ni Haji Akbar lah tak? Pasal wukuf hari Jumaat di sana. Haji Akbar lah katanya. Tapi ada juga pendapat kata haji itu Haji Akbar lah, umrah tu haji kecil. Ada juga pendapat, tak apalah, tak kira lah haji akbar ke haji tak akbar ke, yang penting haji mabrur. Ya, sama kita duk bala haji ifrad ke, haji tamattu' ke, haji qiran ke, tak kisahlah tuan-tuan. Kita nak pergi buat haji tamattu' silakan, bayarlah dam sikit. Nak buat haji qiran silakan, nak buat haji ifrad silakan. Memang dalam mazhab kita kata haji ifrad paling afdal, tapi yang paling baik sekali bukan haji ifrad, bukan haji tamattu', bukan haji qiran. Yang paling baik haji mabrur. Haji ifrad yang mabrur, haji tamattu' yang mabrur, haji qiran yang tamattu' yang mabrur. Kalau buat ifrad pun tapi tak mabrur, buat apa? Sebab tu dalam hadis dia tak kata haji ifrad, dia tak kata haji tamattu', dia tak kata haji qiran. Dia kata, Nabi kata al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur, haji yang Allah Ta'ala terima, laisa lahu jaza illa al-jannah, tidak ada balasan melainkan syurga. Ya. Sama juga kita nak buat lembu ke, nak buat kambing ke, nak buat satu bahagian ke, nak buat 3 bahagian ke, nak buat 7 bahagian, tak apalah. Nak buat kambing tak apa, nak buat satu bahagian tak apa, ikut kemampuan kita. Yang penting bukan bahagian-bahagian tu, tapi yang penting ibadat korban kita Allah Ta'ala terima. Ya. 5 minit ini tak berhenti. Kita masuk satu bahagian korban tetapi tak melihat sembelihan. Kita tak lihat sunat kita tengok. Sunat kita tengok, kita hadir ya. Hadirlah tengok. Jadi taklah wajib tengok tu, kita dah niat cukuplah. Tapi wa yusannu, disunatkan bagi orang yang buat korban tu untuk menyaksikan sembelihan tersebut ya. Pi bila pegang tali-tali ke, terajang sikit lembu tu pergi jatuh sikit ke kan. Kan tekan kepala dia ke apa ke kan. Pesan kat tukang sebelah ustaz kan.
Atuk Imam, jangan lupa nama saya waktu sembelih tu. Pasal kan. Lari seorang ni pula 7 bahagian 7 orang. Ustaz jangan lupa nama saya. Sebut nama pula. Lepas tu sebut pula nama pak saya, nama mak saya dah mati dah. Tok wan saya sebut sekali tu masuk sembelih. Tok Imam tengok muka kita dengan aku sembelih. Kacau pun nak sembelih kan. Aku sembelih sekali. Allahu Akbar. Ya, boleh atau tidak korban dilakukan sekiranya salah seorang tidak hadir? Boleh. Ya, dia dah niat dah, boleh, tak ada masalah. Tapi sunat dia hadir ya. Korban boleh dilakukan selama beberapa hari. Korban boleh dilakukan sampai selama 4 hari. 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sampai asar. Sampai lepas asar, sebelum matahari terbenam tu Tapi kita di sini takat hari Ahad dengan hari Senin je lah. Hari tu kita cuti kan. Selasa, Rabu kita kerja. Tapi tuan-tuan boleh sembelih malam. Boleh sembelih malam, tak ada masalah. Cuma makruh sikit je. Tapi dah siang kita kerja, Selasa kita kerja, Rabu kita kerja kan. Selasa malam tu kita sembelih lah. Pas sembahyang maghrib, sembelih kan. Pas sembahyang isyak kita lapar kan. Boleh, tak ada masalah. Hukumnya harus sembelih malam, harus. Cuma dalam kitab dia kata makruh saja. Sebab makruh tu pasal apa? Mungkin kerana waktu dulu lampu tak banyak, sembelih kan salah sembelih ke apa kan. Sekarang lampu dah elok dah, mungkin makruh tu tak nak makruh sangatlah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekira cukup sekadar tu. Yang penting saya nak ulang, nak tekan, pastikan niat kita kerana Allah ya. Yang kedua, kita bagi itu bagilah yang terbaik. Bukan orang bagi kat kita yang terbaik, kita bagi kat orang yang tak berapa baik. Orang nak bagi kain pelekat, tengok kain pelekat cakap elok, kita terima, baik kita terima. Kita nak bagi kat orang, tengok kita pakai 3-4 tahun dah tu kita bagi kat orang, kan? Ya, bagi yang elok, bagi yang sebahagian daripada yang kita sayang. Jadi moga-moga Allah Taala terima ibadat yang kita lakukan itu. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.